Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Alright, topik pada malam ini adalah satu topik yang agak menarik sebab saya juga terkejut bila saya mendapat figure-figure ataupun angka-angka yang di Timur Tengah ni mengatakan mereka punya kadar kena penyakit kanser adalah terendah di dunia. Saya pun terkejut sebab bila kita pergi umrah atau kita pergi haji dulu kan, kita tengok cara dia orang makan, badan dia orang. Dari segi obesity rupanya mereka tidak terendah, bukan yang orang kata apa, bawah. Obesity mereka antara yang tertinggi. Dan diabetes mellitus, kencing manis antara tertinggi. Cuma yang herannya bila kita tengok figure untuk kanser, mereka antara yang terendah. Kalau saya tengokkan dari segi purata dunia, setiap 100,000 rakyat dunia, antara 198 hingga 200 orang yang kena kanser. Dia punya rate about 198 per 100,000 rakyat di dunia, population secara average. Jadi mereka ni kalau you tengok Saudi baru 96 per 100,000 kalau dibanding dengan average dunia 200 ya. Yaman 97 je per 100,000. Oman 104, Qatar 107 per 100,000. Lepas tu UAE, United Arab Emirates ni lah, Dubai, Abu Dhabi semua tu 107. Kuwait 116. Kuwait tu agak walaupun tinggi 116 bandingkan dengan Saudi cuma 96. Tapi world population 158 kalau dibandingkan dengan yang paling tinggi di dunia ialah Australia. Australia sampai 476. Ada yang figure saya tengok tadi sampai 480 pun ada per 100,000. Australia memegang juara kadar kenanya kanser. Nombor 2 negara-negara Norway, negara Ireland sampai 380, negara Denmark, negara-negara even Switzerland, Germany semua 300-an. Jadi Hungary 368, USA 352 per 100,000. Jadi kalau bandingkan 476, 368, USA 352, Arab average-nya 100. 100 yang sini dekat 400. Jadi you heran tak macam mana? Okey, jadi malam ni kita kupaskan ada 4 sebab utama. Saya dah baca tadi sebahagian besar daripada anda mengatakan sebab dia orang banyak ambil habatus sauda, ambil minyak zaitun, banyak dari segi makanan-makanan lah kan. Tetapi kalau you tahu, saya dah kata tadi diabetes dan obesity, dua penyakit yang paling utama. Pastinya kolesterol pun tinggi, mungkin masalah blood pressure pun tinggi kan. Cuma sebab topik pada malam ni ialah kanser yang terendah di dunia. Dan saya akan bagi sedikit pendapat saya tentang Malaysia pun. Malaysia per 100,000 lebih kurang 190 lebih. Hampir average, orang kata apa, purata dunia kita lebih kurang 199, 200 macam tu. Kita ambil 200 lah. Tapi 200 kalau banding dengan Saudi, tempat ni lah di Madinah, Mekah, tempat kita pergi dulu-dulu ni, mereka hampir setengah lagi rendah daripada Malaysia pun. Dan Malaysia setengah daripada Australia dan Ireland. Okey. Jadi saya nak bagi tahu kat you, cuba dengar elok orang kat Malaysia pun kanser India dan Chinese masih tinggi lagi daripada orang Melayu. Ini kalau bangsa tu ada kaitan dengan agama jugalah kan. Maksudnya 1 in 4 Chinese, 1 in 5, 1 per 5 adalah Indian, dan 1 per 7 statistik orang Melayu yang kena kanser. Faham? Okey, jadi kita patah balik pada Timur Tengah. Kenapa? Ada 4 sebab. Yang you sebut tadi semua ada kaitan dengan makanan, dengan minyak-minyak, termasuklah kita, ramai orang tak lupa kepada apa tu sauda tadi kan. Tak salah, ada betulnya, tapi itu cuma sebahagian kecil. Yang paling utama, ready? Dah semua masuk? Okey, lagi sekali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 1 ialah disebabkan oleh puasa Ramadan. Habis? Kita tak puasa Ramadan. Kita pun puasa Ramadan kan. Cuma ada lagi perbezaan yang saya nak beritahu kat you nanti. Ada lagi 3 sebab utama. Jaga ya.
Jadi bila kita ambil statistik ni, kita ambil satu negara, tak kira lah sama ada semuanya Islam atau ada yang bukan Islam kan, tetapi anda tahu sangat-sangat Saudi, Yaman, Oman, Qatar 100% almost lah, kecuali orang-orang yang datang daripada luar, daripada negara mereka, orang pekerja-pekerja asing. Okay? Namun kalau ambil rakyat mereka sendiri, fasting is the number one. Bulan puasa punya Ramadan sebulan tu merupakan faktor utama yang telah orang buat kajian kenapa mereka mendapati negara-negara ni adalah antara yang terendah, disebabkan majoritinya Muslim, mereka semua puasa, jadi statistiknya signifikan, maksudnya memang boleh diguna pakai. Dan mereka yang sibuk dengan intermittent fasting mengatakan bahawa Ramadan kita tu yang sebulan tu adalah diiktiraf untuk orang-orang mak saleh semacam intermittent fasting yang berpanjangan sampai sebulan. Jadi sebulan punya intermittent fasting tu bagi kebanyakan orang kira panjang lah. Sebab tu selalu saya kata, kalau you tak buat salah masa buka puasa, memang confirm kita punya puasa sebulan tu saja cukup cantik. Yang mereka mungkin tak tahu, yang pembuat kajian ni, mungkin mereka juga tak ambil pot tentang puasa Isnin Khamis tu, ataupun mungkin mereka tak tahu yang kita ada juga ramai yang puasa mutih tu, faham tak, yang 13, 14, 15 hari bulan Islam tu. Jadi tak apalah kalau memang tak semua orang puasa macam tu, tapi Ramadan saja bagi mereka yang buat kajian mengatakan adalah sebab nombor satu kenapa kanser paling rendah antara negara-negara Timur Tengah dibandingkan negara-negara yang tidak berpuasa langsung. Okey, faham? Sebab tu negara seperti yang saya kata tadi, Australia, negara Skandinavia, termasuk US pun bermasalah dari segi figurnya tak turun bawah pada 350, atas semuanya atas pada 350 per 100,000. Jadi kalau dibandingkan dengan 96 Saudi, 97 Yaman, Oman 100, lebih kurang ni dahsyat lah. Jadi sebulan puasa tu dah memainkan peranan. Sebab apa? Didapati puasa sebulan tu, puasa Ramadan yang betul-betul dengan buka puasa pun tak banyak kan. You kalau tengok di Mekah orang buka puasa tak adalah sampai biryani lah, makan sampai macam-macam lah kan. Paling-paling you nampak banyak buah kurma, buah tin, ya, ada sikit sebanyak lah makanan-makanan, kebanyakannya buah-buahan dan air bila kita buka puasa. Ingat tak? Okey, baik. Jadi puasa didapati boleh memudaratkan kanser, maksudnya jahanamkan kanser sel, ataupun mereka itu, kalau you tahu, disebabkan kanser sel ni dia membuka untuk insulin lebih banyak, dia punya reseptor dibuka. Kalau ada banyak kanser sel, lagi banyak insulin punya reseptor. Berarti bila insulin boleh masuk lebih, gula boleh masuk lebih. Jadi dia 10 hingga 15 kali tingginya insulin dalam badan orang yang kena kanser. Jadi kalau you berpuasa, you mengurangkan masalah ni, maka tak sempatlah gula masuk. Sebab apa? Gula amat diminati oleh kanser sel. Jadi kalau kurang gula, berarti kita dah, orang kata apa, membuat kanser sel tu jadi sengsara ataupun menjadi lapar, okey, dan perit hidup mereka. So kurang gula, kuranglah kanser. Satu. Dan you sebenarnya mengambil tempat kedua pula puasa ni ialah autophagy. Semua orang dah tahu. Banyak kali saya sebut perkataan autophagy, iaitu dia recycle. Lagi banyak you berpuasa, lagi kerap you berpuasa, lagi cantiklah cleansing. Orang kata apa? Recycle. Karat-karat, bahan-bahan yang tak mau dipakai, protein yang nak diguna pakai balik, boleh diguna pakai balik. Kan kalau saya kata recycle, dia tak buang kan semua, dia reproses, dia hidupkan balik, dia rejuvenate. Jadi sel kita akan buang benda-benda yang tak elok, menyimpan benda-benda atau pakai balik benda yang elok. Dan mitokondria, iaitu kilang tempat keluarnya tenaga dan proses fiziologi badan kita menjadi cukup cantik sebab dia sentiasa di recycle. Nombor 2, nombor 3 pula, immune system semasa puasa meningkat. Yang ni semua orang dah tahu, bila you berpuasa, daya tahan badan you meningkat. Sebab tu zaman-zaman Covid ni rajin-rajinlah berpuasa. Sebab di Mekah, di Madinah, maksudnya di negara-negara Arab tadi ni, mereka mendapati ini strategi seterusnya. Dan
Inflamasi berkurangan bila you berpuasa. Saya ulang, bila kita berpuasa, inflamasi berkurangan. Kenapa? Bila berkurangan inflamasi itu bagus, sebab kanser suka tempat-tempat yang ada radangan, ada inflamasi. Lagi banyak tempat badan kita sakit-sakit, lagi banyak tempat kita merah, panas, bengkak, kan bila ada radangan kan semua isu-isu ni bangkit balik. Bila dia kurang, tak ada tempat dia nak pergi, maka kanser pun berkurangan. Kurang inflamasi berarti kurang kanser. Ingat Dan satu lagi dia antioksidan. Bila you berpuasa, antioksidan you meningkat. Bila antioksidan ni maksudnya free radical. Free radical ni maksudnya ada bahan-bahan yang tak stabil. Dia senang mengganggu sel lain. Dia suka mencuit. Dia orang kata apa, macam nakal. Dia ni aktif, jadi dia suka cuit orang lain. Sel-sel yang stabil pun dia bagi tak stabil. Sebab apa? Dia pun tak stabil. Jadi bila you puasa, you mengurangkan masalah sel-sel yang dipanggil free radical. Free maksudnya bebas nak kacau orang. Bila susah nak dapat sel-sel ni, maka susahlah kanser sel akan menjadi mutasi. Nampak tak? Jadi banyak sebab kenapa fasting ni, walaupun kita tak buat sampai setahun, kita buat sebulan pun cukup untuk cover kita untuk sampai setahun. Faham? Dan saya kata tadi, ramai juga orang macam kita ni, bila dah berumur sikit, dia dah sedar diri, kita puasa tambahan banyak, puasa sunat pun. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, itu satu daripada 4. Semuanya ada 4 sebab. Sebab kedua ialah, ni yang boleh kita guna pakai. Kalau you suka nak cerita tadi buah apa, delima lah, buah tin, ada yang kata apa, ambil aloe vera, betul tu semua. Dan Pak Arab dia tak suka makan ketam-ketam semua ni. You perasan tak, kalau you pergi mana ada dia serve ketam kat you? Kalau orang Malaysia datang, dia bugging kau orang semua ambil lah ketam besar mana pun kau makan, dia tak makan. Sama ada budaya tak budaya saya tak tahu, tetapi dari segi makanan spices, orang Arab suka herba-herba yang berbentuk rempah rimpang ataupun rempah ratus seperti turmeric. Memang itu makanan mereka. Kunyit. Nombor 2, saffron. Tahu saffron? Saffron memang datang daripada Timur Tengah pun. Dia orang amat suka ada saffron yang merah tu, yang macam benang tu kan, halus-halus, bunga merah yang mahal tu. Mereka selalu ada saffron. Mana-mana pun mesti saffron dia orang bubuh. Kadang-kadang dia letak tepi pun. Jaga baik. Cardamom, lepas tu nutmeg, dia orang suka. Cinnamon, kayu manis, dan mereka banyak pakai ketumbar, koriander. Mereka banyak pakai black seed, maksudnya habatus sauda. Mereka banyak pakai cumin, mereka banyak pakai olive oil pastinya, dan kurma. Ada juga ambil sesame seed. Okey. Dan kebelakangan ni barulah dia orang tahu yang dia orang suka ambil omega 3 dan vitamin D3 pun. Ini orang yang dah moden-moden, dia orang dah tahulah. Sebab apa? Didapati negara Arab paling rendah vitamin D3 dan omega 3 dalam hidup mereka. Tak, maksudnya dalam body mereka. Ini kajian ya. D3 terutama sekali paling rendah di kawasan yang tutup semua. Kan mereka pakai purdah, walaupun matahari banyak, panas, tetapi mereka duduk rumah dan siang dia orang tak keluar, maka yang pakai tudung tu banyak Pak Arab pun most of the body is covered, so they don't have, dia tak cukup vitamin D3, K2 dan omega 3 yang tak makan ikan. Dia orang selalu mencari bahan-bahan baru juga. Jadi tuan-tuan sekalian, dah 2 sebab. 1, puasa. Nombor 2, mereka suka bahan-bahan yang berherba. Nombor 3, mereka adalah negara yang paling rendah merokok. Terutama sekali sebab dia ambil kira tentang wanita. Memang lelaki dia orang suka juga isap rokok. Bayangkan kalau mereka kontrol isap rokok, lagi rendah lah dia punya population yang kena kanser. Kalau you tengok perempuan dia orang memang tak isap rokok pun. Kalau you tengok percentage di dunia yang isap rokok hampir 20%. Masih lagi menghisap rokok dunia keseluruhan. Tapi kalau ambil average 20%, kalau you tengok Iraq cuma 3% yang isap rokok. Ni kebanyakan saya kata apa, lelaki. Yaman lagi sekali 9%, tak sampai 10%. Kuwait cuma 2%. Saudi cuma 2%. United Arab Emirates sikit je, 0.8%.
Mereka walaupun nampak moden, tapi dia orang tak isap rokok. 0.8% tak sampai 1% pun. Oman pun 0.7% je. Berbanding dengan negara-negara seperti South America, contoh saya bagi Chile ke Peru ke, 40% isap rokok. Mexico ke, ataupun belah-belah Serbia ni, Serbia, Bosnia kan, negara-negara East Russia dulu semua tu 41% isap rokok. Lebih daripada 20% angka tengah untuk negara-negara satu dunia ni. Jadi mereka tu less than 5% lah, negara-negara Timur Tengah ni. Berarti apa maksudnya? Mereka kurang merokok, berarti kurang bermasalah kena kanser. You tahu sangat-sangat lah rokok. Dr. Azam pun dah cerita baru ni, bukan kata rokok, vapes pun dia kata memang bermasalah besar. Baik, kita habiskan cerita yang nombor 4. Kajian mengatakan 4 sebab ni saja dah mencukupi untuk mengurangkan kenanya kanser, iaitulah alkohol. Memang kat sana siapa berani minum alkohol kan? Almost none. Memang kecuali orang luar lah kan. Sebab didapati alkohol juga adalah karsinogen. Alkohol bukan takat untuk merosakkan liver saja, merosakkan sel-sel kita, mabuk dan sebagainya, tetapi lebih kepada orang dah confirm sekarang kanser boleh disebabkan oleh alkohol. Is carcinogenic. Of course lah, liver cancer, masalah oropharyngeal, maksudnya bahagian mulut dan kerongkong kita boleh kena kanser kalau rajin ambil alkohol. Sebab tu orang Western Europe, bahagian Eropah dan bahagian US, negara-negara Australia, you jangan terkejutlah kenapa kanser dia orang cukup tinggi kan. Selain daripada dia orang suka jemur panas, lip cancer tu, mulut punya kanser banyak di Australia tu, jangan main. Alright, cukup dulu pada malam ni. Saya dah bagi 4 sebab. Tapi yang saya agak terkejut tadi bila dia kata vitamin D3K2, dia tak sebutlah K2, tapi selalunya bila orang nak recommend mesti ambil D3K2. Memang tak cukup di negara Arab, terkenal sangat. Walaupun dia negara yang panas banget, tapi tak kena cahaya direct kat kulit, memang tak jadi. Okay. Lain pada tu, saya kira anda pun di Malaysia, saya dah kata tadi, kenapa orang Melayu 1/7 yang kena kanser dibandingkan dengan Chinese dengan Indian 1/4 dan 1/5 daripada mereka kena kanser. Berarti orang Melayu kurang. Itu pun kalau dia orang jaga makanan ataupun tak ada makanan-makanan fast food, tidak suka gula, insyaAllah boleh 1/9 kot nanti. So anda yang duduk kat Malaysia ataupun di negara Timur Tenggara Asia ni harus berhati-hati. Kita juga bermasalah tak cukup vitamin D3K2 tu. Of course kita sekarang dah pandai dengan Sachainchi oil tu, alhamdulillah lah. Omega 3 kita dah ada jawapan kan. Baiklah, cukup malam-malam ni kita cuba habiskan secepat mungkin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik. Oh, saya lama tak sebut. Pastikan dunia anda bahagia dan hidup kita ke arah syurga. Kita ke syurga, dunia bahagia, akhirat syurga, dan sentiasa let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.